Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya kita masih dapat hidup menghirup udara yang diberikan oleh Allah SWT, yang mana setiap udara yang kita hirup itu Allah tidak minta walaupun satu sen kepada kita untuk membalasnya. Alhamdulillah, itu yang patut kita syukurkan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang patut kita syukuri. InsyaAllah pada kali ini saya, Muhammad Nur Amirul Afzan bin Maizan, ingin menyampaikan ataupun sebenarnya memberi satu ulasan tentang satu tajuk yang diberikan, yang sebenarnya sebelum ini pernah diberikan tazkirah oleh saya selama 30 minit, iaitu tajuk dalam hati ada taman, dalam taman ada apa. Sebelum itu kita selami terlebih dahulu, apakah sebenarnya maksud yang tersirat di sebalik dalam hati itu ada taman. Ungkapan ini sering digunakan oleh para pecinta. Ungkapan ini sering digunakan oleh para pecinta, yang mana kalau kita tahu seseorang yang apabila dilamun cinta, yang telah duduk dalam suasana cinta, mereka akan menggunakan istilah ini, bahawa mengatakan dalam hati mereka itu dipenuhi dengan cinta, yang mana dalam satu taman itulah dipenuhi dengan bunga-bungaan, dipenuhi dengan bunga-bungaan yang pelbagai warna, dan dipenuhi dengan bau-bauan yang sungguh harum daripada bunga itu. Sebenarnya hakikatnya di sini ialah taman itu ialah merupakan simbolik kepada hati kita. Kerana apa? Kerana hati itulah yang melambangkan kecantikan, luhurnya budi pekerti seorang, baiknya jasad semua. Kerana apa? Hati itu ialah raja bagi satu badan kita ini. Kerana kalau hati kita tidak jaga, seperti mana dalam taman itu tadi, kita tidak menjaga, kita biarkan taman kita dipenuhi dengan bunga-bungaan, dibiarkan dengan sampah sarap yang bertebaran, maka ia akan menimbulkan suasana yang kurang menyenangkan, akan menimbulkan bau-bauan yang busuk hasil daripada sampah itu. Dan itulah simbolik sebenarnya, kalau kita biarkan hati kita ini dipenuhi dengan maksiat, kotoran dosa dan sebagainya, maka ia akan menghalang hati kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah tidak memandang rupa seseorang, Allah tidak memandang baju seseorang, Allah tidak memandang darjat seseorang. Yang Allah pandang adalah hati seseorang, yang mana kalau baiklah hati itu, maka baiklah seluruh tubuh badannya. Kalau rosak hati itu, maka rosaklah seluruh tubuh badannya. Kerana apa? Hati adalah raja, dan hati merupakan tempat pandang, tempat nilai Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau kita tahu, hati kita inilah kalau kita jaga dengan baik, maka kita akan dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ulama pernah menyebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbahu jasada fasada jasadahu. Iaitu siapa yang mengenal hakikat dirinya, maka dia mengenallah Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhannya, maka seluruh jasadnya binasalah. Kerana apa? Kerana hakikat mengenal Allah Ta'ala, memandang semuanya adalah milik Allah SWT, dan memandang hakikat diri insan ini ialah insan yang lemah, insan yang daif, insan yang fakir, yang hanya mengharapkan redha dan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebenarnya hakikat daripada perkataan dalam hati ada taman. Dalam taman ada apa? Dalam taman itulah ada cinta, ada hub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang melahirkan di dalam hati kita itu rasa cinta, yang melahirkan pula rasa seronok dalam buat ibadah, dan akhirnya mencapai dan mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hidup kita ini hanyalah semata-mata inginkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ingin masuk ke dalam syurganya, bukan ke dalam nerakanya. Waliyahzubillah.
InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit sebanyak dapat memberi orang kata pedoman ataupun memberi sedikit nasihat kepada kita semua, termasuk diri saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk pun datang daripada Allah SWT hakikatnya, tetapi sebagai bentuk adab kita, ta'adub kita dengan Allah SWT, kita mengakui kelemahan diri kita, kita mengatakan diri kita nilai lemah. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.